Aloha, Assalamualaikum Super Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak bincangkan berkenaan teori Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 18. Seperti biasa, kita akan bincangkan benda ni berdasarkan daripada sneak peek. Jadi, spoiler alert kepada sesiapa yang belum baca Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 17. Sebab dekat penghabisan isu 17, kita dapat sneak peek isu 18. Jadi, Abang akan bincangkan sedikit berkenaan sneak peek tu. Dan kemudian kita akan bincangkan teori sikit dan mungkin even abang punya fanfiction untuk isu 18 nanti. Sebelum kita mula, abang ni nak pesan kepada semua untuk tekan butang subscribe kalau korang belum subscribe lah. Kalau korang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Nanti tekan butang like dan juga komen dekat bawah. Okey, abang ni ada impian untuk dapatkan ke 10,000 subscriber sebelum tahun 2023. Jadi kalau korang boleh subscribe, ini sangat-sangat membantu abang Din. Ribuan terima kasih in advance. Jom kita mula berkenaan dengan teori isu 18. Okey, ini adalah sneak peek yang kita dapat daripada isu 17 untuk isu 18. Okay, kita tak dapat panel-panel kali ni sebab biasanya kita akan dapat panel. Tapi abang rasa ini macam satu muka surat memang penuh dengan ni. Dan macam bukan panel lah, dia macam ada bahagi-bahagi sikit tapi lebih fluid lah, tak macam panel-panel. Dan kita ada dua karakter yang kita nampak kat sini. Kita fokus dekat karakter kat atas dulu. Okay, so ini karakter yang atas Karakter kat atas ni abang rasa adalah Mas Mawaiz. Okay, kalau korang tak tahu Mas Mawaiz tu siapa, Mas Mawaiz ni adalah pengguna kuasa elemental ice yang asal sebelum Boboiboy. Kenapa abang cakap dia Mas Mawaiz? Pertama sekali sebab warna biru. Okay, Mas Mawaiz ni pengguna kuasa ice, warna biru, masuk akal. Lepas tu nampak ni kat belakang-belakang ni, abang tak tahu korang nampak ke tidak. Okay, tapi ini macam putih-putih ni. Okay, pada abang itu mungkin adalah salji. Okay, so ice, salji memang sesuai lah satu sama lain. So there you go. Mungkin ini adalah menunjukkan kuasa ais tu. Dan kemudian adalah dia punya ni lah, rambu-rambu ramba ni, okay. Sebab Mas Mawaiz ni memang daripada konsep, daripada dia punya design asal, memang ada rambu-rambu ramba ni. Jadi memang ini abang rasa 90% memang Mas Mawaiz lah. Tapi nampak sangat cool, dia macam style pusing kepala villain tu. Abang sangat suka, but ya, ini adalah Mas Mawaiz. Lepas tu kita pergi ke karakter kedua yang dekat bawah ni pula. Karakter ni, kalau korang tak tahu lagi, abang beritahu ini adalah Retaka. Okay, berdasarkan daripada dia punya armor ni, ini adalah Retaka yang sedang menggunakan kuasa api tahap ketiga lah. Okay, selepas Blaze. Okay, api, Blaze, lepas tu apa? Okay, teori abang, teori ramai orang, nama dia Pyro. So kita just panggil dalam video ni Retaka Pyro. So ini adalah gambar Retaka Pyro. Dan dekat bawah ni macam ada seseorang sedang baring. Okay, abang ada persoalan, siapakah orang ini? Abang fikir-fikir, mungkin orang ini adalah Panglima Pyrapi, pengguna kuasa Pyro yang asal. Okay, tapi selepas tengok balik pakaian Panglima Pyrapi, sebab kita dah jumpa karakter ni, kalau korang tak tahu, kita sebenarnya ada card. Okay, Panglima Pyrapi, Mas Mawaiz, Ku Puteri, semua ni ada card mereka dalam pack fusion, pack elemental, tak salah bang, pack elemental. Daripada pakaian asal tu, nampaknya Panglima Pyrapi dia tak pakai pakaian yang ada armor. Okay, yang ada macam besi-besi macam Mas Mawaiz. Okay, kalau kau tengok gambar atas ni pun, nampak Mas Mawaiz macam pakai shoulder plate, metal plate. Okay, kat shoulder, dekat bahu dia ada tak metal plate. So dia pakai armor. So bila dia pakai armor, yang jatuh kat bawah ni pun pakaian dia ada armor, ada besi-besi lah. Tu abang rasa menunjukkan yang jatuh kat bawah ni adalah Mas Mawaiz. So Mas Mawaiz baru sahaja kalah lawan dengan Retaka Pyro. Okay, kalau korang main macam game Pokemon pun, dari segi typing memang Ice lemah kepada api. So memang masuk akal lah yang api akan menang lawan dengan karakter Ice. Dan kita ada juga dialog box kat sini yang cakap ada sesuatu yang terjadi hingga menyebabkan beliau tewas di tangan penjahat itu. Okay, dari segi penulisan ni, ini menunjukkan seseorang yang cakap, orang yang cakap ni adalah orang yang tidak mengenali Mas Mawaiz ataupun Panglima Pyrapi secara personal ataupun Retaka. Orang ni memang tak kenal, semua elemental users ni asal ni memang tak kenal, sebab dia cakap ada sesuatu yang terjadi menyebabkan beliau tewas. Okay, jadi mungkin orang yang cakap ni memang tak kenal. Siapa yang tak kenal tu? Teori abang, pertama sekali mungkin ini databot. Boboiboy tanya databot jawab soalan macam ni. Ataupun ini adalah seseorang daripada planet tempat yang Boboiboy pergi untuk belajar tentang kuasa ais ataupun kuasa api ni. Kita akan bincang pasal benda ni sekejap lagi. Dan orang ni adalah orang yang baru lah, orang muda. Okey, orang yang tak kenal Mas Mawaiz siapa. Mas Mawaiz atau Panglima Pyrapi ni cuma legenda untuk dia. Jadi dia cakap dia kalah sebab sesuatu. Dia pun tak tahu macam mana kalah. Sebab Boboiboy tahu Retaka yang kalahkan. Tapi orang yang cakap ni
tak tahu. There you go, itulah dia sneak peek yang kita dapat daripada isu 17. Sneak peek ni pada abang memang gempak. Memang best lah baca bila first time tengok tu, rasa macam wah kan, apa Mas Mawaiz kan. So abang sebagai peminat Elemental Ice memang sangat-sangat happy lah dengan benda ni. Tapi adakah ini 100% memang pasal ice? Jom kita bincang teori. Pertama sekali abang nak bagi tahu yang isu 18 ni adalah permulaan arc baru. Sebab arc di Nubot, okey, arc Boboiboy Genta dah tamat. Okey, jadi sekarang ni adalah arc yang baru. Okay, dan kita nak buat benda yang baru dalam arc yang baru. Okay, tu kita kena establish dulu. Korang kena tahu sekarang ni dah tak ada kena-mengena dengan Nubot, dengan Adudu, dengan semua tu. Sekarang ni kita pergi ke cerita yang baru. Beberapa bulan lepas abang ada buat video berkenaan dengan Boboiboy Barayu. Okay, sebab abang fikir mungkin selepas ni kita akan dapat lagi satu fusion. Okay, dan fusion tu adalah Boboiboy Barayu. Namanya memang sesuai lah, Bara dan Bayu, Bliss dan Taufan, Barayu. Dan kita ada bincangkan dalam satu video lepas, abang akan letak video tu dekat sini. Kita bincangkan tentang fusion atau tahap 3 mana yang akan keluar dulu. Okay, kalau fusion, apa yang keluar dulu? Kalau tahap 3, apa yang keluar dulu? Okay, abang dah bincangkan. Korang boleh tengok video ni. Kalau korang belum tengok lagi, pastikan korang tengok dulu, sebab kalau korang tengok video baru korang faham apa yang abang cuba sampaikan lah. Barayu mungkin masih berlaku, tapi buat masa ni abang dah suka dengan teori orang lain. Teori berkenaan dengan Barayu ni nama planet, Barayu ni nama tempat. Kita kembali semula ke gambar Encik Nizam. Encik Nizam upload beberapa bulan lepas, abang tak ingat bila. Tapi gambar yang dekat Starbucks ni, kita ada nampak logo Boboiboy Genta, dan bawah logo Genta, betul-betul bawah ni adalah logo macam Barayu ni. Sebenarnya jujurnya abang pun tak tahu ini Barayu ke apa ke, abang tak tahu. Nampak macam Barayu, tapi mungkin abang salah. Okey, mungkin namanya lain, tapi nampak macam Barayu. So kita just panggil Barayu je lah. Okey, so Barayu ni ada kemungkinan macam Boboiboy Genta punya logo, dan juga Boboiboy Sorry dalam gambar yang sama adalah gambar untuk logo untuk fusion yang baru. Tetapi kita nampak kat situ juga dalam gambar yang sama ada gambar Windara. Okey, Boboiboy Windara. So Windara tu adalah nama arc tu, nama arc yang keluarnya Boboiboy Beliung tu kan. So mungkin Barayu ni macam Windara juga, dia adalah untuk tahap ketiga, dan dua-dua pun masih boleh pakai. Cuma berdasarkan daripada sneak peek, abang rasa kita akan pergi ke tahap ketiga. Selepas ni kita akan explore kuasa tahap ketiga, lebih-lebih lagi Boboiboy Ice punya tahap ketiga, ataupun Boboiboy Bliss punya tahap ketiga. Kalau dari segi apa yang abang baca lah, mungkin ini ada kena-mengena banyak dengan Boboiboy Ice. Mungkin Boboiboy sebenarnya pergi ke planet yang asalnya duduknya Mas Mawaiz ni, dan Boboiboy nak belajar tentang Elemental Ice. Dan ini yang daripada sneak peek ni kita dapat cerita ni daripada seseorang yang duduk di planet tu, yang tak berapa mengenali, yang tak tahu sangat tentang Mas Mawaiz. Okay, mungkin Mas Mawaiz cuma cerita legenda untuk dia kan. So dia just cerita apa yang dia tahu berdasarkan apa yang diceritakan oleh orang-orang sebelum dia. So mungkin macam tu, ataupun ini tak ada kena-mengena pun dengan planet tu. Boboiboy macam cakap tadi, mungkin Boboiboy tanya dekat databot. So ini adalah jawapan yang diberikan oleh databot. Kalau korang tanya abang, ya abang pun rasa sama. Kita akan dapat mungkin tahap 3 untuk Ice. Bukan kita akan dapat tahap 3 untuk Ice, at least kita akan belajar tentang tahap 3 untuk Ice. Sebenarnya abang ada satu macam fact fiction lah tentang benda ni. So sekarang ni kita akan bincang tentang apa yang abang rasa akan berlaku dalam isu 18. Dan ini bukan teori, ini adalah fan fiction. Datang 1% daripada abang, bukan monster. Macam abang cakap tadi, ini mungkin bukan sahaja untuk kuasa tahap 3 Ice, mungkin juga untuk kuasa tahap 3 Bliss, ataupun ini sebenarnya adalah bahagian di mana Boboiboy belajar untuk ke semua tahap 3. Tapi Boboiboy fokus kepada Bliss dan Ice sebab Boboiboy langsung tak tahu apa-apa berkenaan Bliss dengan Ice. Untuk 5 elemental lain, Boboiboy dah kenal at least. Okay, Boboiboy dah pernah jadi beliung, dan Boboiboy tahu tentang Gamma, Voltra, lagi apa? Crystal, dan juga lagi satu apa? Dan Balak. Okey, Balak. So Boboiboy tahu pasal semua ni, tapi Boboiboy langsung tak tahu apa-apa untuk tahap 3 Ice dan Api lah. So jadi Boboiboy ambil keputusan untuk belajar lebih tentang Ice dan Api. Hence berlakulah arc ini di mana Boboiboy fokuskan kepada dua elemental ni. Tapi kita mulakan cerita dengan Boboiboy Ice dulu. So abang rasa mungkin kita akan dapat fokus kedua-duanya. Cuma buat masa ni kita dapat fokus dulu kepada Ice dan menulur apa yang kita dapat dari sneak peek. Mungkin juga sebenarnya ada keseluruhan jalan cerita yang kita dapat daripada mungkin macam baca databot
Mod ataupun Tok Kasa ataupun sesamuan lah kan, yang ceritakan macam mana Retaka punya kronologi masa dia ambil semua kuasa. Kita nampak kan yang Retaka dah gunakan kuasa pyro, maksudnya dia dah kalahkan Panglima Pyrapi. Selepas kalahkan Panglima Pyrapi, baru pergi ke Mas Mawaiz. Mungkin kita akan dapat macam kronologi apa yang Retaka buat dulu-dulu. Sebab hari tu kita pernah dapat sikit dengan apa yang Retaka buat semasa di isu yang ke-10, isu ke-11, isu 10 Okey, masa Ko Puteri ceritakan balik. Apa tak ingat isu ke berapa, tapi kita dah macam sedikit backstory lah untuk Ko Puteri dengan dengan Maripos masa tu kan. So mungkin lepas ni kita akan dapat lebih kurang yang sama, tapi kali ni dari perspektif luar, macam mana Retaka dapatkan kuasa pyro dengan kuasa tahap ketiga ais. Okay. So mungkin sebab Bobo Boy nak belajar tentang dua elemental yang Bobo Boy tak tahu apa-apa. Dan abang juga bayangkan mungkin Bobo Boy dapat tahu tempat terakhir Retaka lawan dengan Mas Mawaiz ni adalah di planet Barayu. So Bobo Boy pun ambil keputusan untuk pergi ke planet Barayu untuk belajar lebih tentang apa yang berlaku di sana, ataupun kenapa Mas Mawaiz duduk di sana dan sebagainya. So mungkin itulah ceritanya planet arc kali ni. Masa Windara dulu basically Ko Puteri sendiri yang datang ajak Bobo Boy ke Windara, tapi yang kali ni Bobo Boy nak pergi belajar, so Bobo Boy pergilah ke sana terus. Ada tak benda ni kait mengait dengan benih kuat? Abang harap adalah. Abang harap kita dapat update tentang benih kuat. Kali terakhir kita dapat update benih kuat adalah masa isu yang ke-10 tak salah abang. Sekarang ni dah masuk isu yang ke-18. Harap monster update kita tentang benih kuat. Adakah benih tu dah membesar pokoknya, macam mana dengan pasu buat dan sebagainya. Harap ada. Dan abang rasa dalam abang punya fanfiction lah, kita akan dapat semua tu. Dan kemudian betul-betul masa isu 19 nantilah baru betul-betul kita masuk ke macam bahagian aksi dan bahagian masalah-masalah yang Bobo Boy harus lalui untuk akhirnya dapat kuasai kuasa-kuasa baru ni, okay? Kuasa tahap ketiga. Buat masa ni itu saja abang punya teori / fanfiction untuk isu 18. Abang akan buat video lagi tentang benda ni apabila Cik Anas update GIF Cik Anas. Okay, kalau korang tak tahu, Cik Anas ada buat thread GIF untuk benda-benda yang berlaku dalam isu-isu ni. Okay, macam contohnya isu 17 Gopal buat macam ni tu, dan dalam isu 17 Gopal masak. So memang sesuai lah. So mungkin tak lama lagi kita akan dapat update untuk isu 18, 19, 20, 21. Tak tahu lah berapa banyak isu selepas ni. So abang tak sabar nak tengok benda tu. Dan bila Cik Anas dah update, abang akan buat video dan kita akan bincangkan apa maksud Cik Anas nanti, insyaAllah. Apa-apa pun itu sahaja dari Abang Dan untuk video kali ni. Terima kasih sangat kerana menonton. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Terima kasih kepada semua members yang dah jadi members. Korang semua memang terbaik. Jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.